Okey. Kongsikan apa yang tuan-tuan faham. What is your understanding daripada Tim Miller? Ada beberapa lah kita boleh ambil daripada pelajaran dia, sejarah dia. Sejarah dia dalam Live Good. Dan juga sejarah dia sebelum Live Good, kan? Okay, stories is good, kan? Kita belajar daripada cerita ni bagus. Sebab dia cerita sebenar, kan? Real story. So boleh diambil pelajaran lah. Okay, apa lagi yang kita dapat pelajaran? Ni ujian how you understand things. I think tiga perempat kehadapan dia ada cakap pasal why dia buat itu business. One is to prove to his father that he's not as worthless as his father, maybe, and other things of him. And of course, the second one is the money. The big why. Yep. So the big why, the importance of kita ada sebab buat bisnes. Okay. Jadi kalau dia punya sebab pertama dulu, kerana nak buktikan yang bisnes ini, industri ini adalah industri yang boleh membawa kejayaan kepada kita, because dia punya family background, mostly dia punya family adalah on education, okay, educated people lah. So maknanya orang yang makan gaji lah, tuan. So dia nak buktikan yang bisnes network marketing ni juga boleh menghasilkan satu kerjaya yang bagus, kan? So itu dia punya personal why dia, yang pertama. Dan yang kedua dia kata financial. Okay. Nak dapatkan duit lah, nak dapatkan income lah, tuan. So that is the second reason. Okay. So nak buktikan dengan family, kedua nakkan dapat income. Okay, good. That is contoh, tuan, sebab kita tempoh hari kita dah ajar. Dalam buat bisnes dia mesti ada reason. And the reason must be big. Kalau reason dia small, tuan-tuan tidak akan tahan lama. Dia macam minyak, tuan-tuan. Macam minyak kereta tu, kan? Minyak kereta tu. Jadi the why is like the oil, the petrol untuk kereta tu. Kalau tidak banyak dia punya supply, tuan-tuan kehabisan minyak, tuan-tuan stop lah. Okay, that's why akan ada orang yang akan berhenti kalau dia punya why too small. Bila dapat dugaan sikit, itulah dia pun hilang semangat, tak buat. Okay. But kalau why besar, apapun cubaan datang, dia tetap jalan. Keep on moving forward. Okay, good. Apa lagi? Okay. It's very interesting. Dia cakap posted. Entah banyak kali dia cakap posted. Maknanya dia continuously secara berterusan setiap hari post dia punya landing page di FB, right? Saya pun buat juga. Mungkin not as much as Tim Miller buat, tapi dia punya result semacam tidak berapa menggelakkan. I don't know whether dia punya style tu boleh digunakan pakai di rantau kita ini nih. Siapa punya komen? Okay. Kalau kita dengar tadi dia kata di early stage, di awal-awal tu, pada bulan 12, bulan 1, masa baru launching lah. Bulan 12 kan, 13 hari bulan 12 dia start launching. Okay, dalam keadaan dia menumpang
dalam keadaan dia menumpang rumah kakak dia. Jam 9 dah mati lampu. Jam 9 dah mati lampu. Itu peraturan rumah kakak dia kan. Terpaksa dia ikutlah. Okay. So apa yang dia ada ialah just the handphone. Dia ada handphone. Okay, mungkin PC dia tak ada PC. Mungkin tak ada PC. Just handphone. So dia gunakan handphone dia untuk just sharing seramai-ramainya yang affiliate link tu. Affiliate link yang ada 6 minit punya video dalam tu kan. Affiliate link kita lah tuan. Itu yang dia share hari sebanyak-banyaknya lah. Nah, bila kita tuan-tuan share benda tu, hati-hati juga kalau guna WhatsApp ke apa. Kena hati-hati ya. Macam kawan kita dah banyak kali dah kena ban kan. Itu sebab kita kena pandai sharing. Jangan share apa nama secara harsh, secara kasar kan. Dia mesti ada apa, ada salam-salamnya lah tuan-tuan. Okay, make friends first kan, make friends first. Okay, kalau kita bagi kepada orang yang jarang kita berkomunikasi ataupun tak pernah berkomunikasi dengan orang tu kan, suddenly kita bagi terus affiliate link. Tuan-tuan bagi affiliate link, jadi itu akan invite kan, invite dia untuk komplain kan. Sebab WhatsApp dia ada benda tu tuan. Kalau dia komplain, satu orang komplain, lepas tu yang kedua pun komplain, ada 5, 6, 10 orang komplain, you get banned. Tuan-tuan akan di ban kan. Tuan-tuan punya account WhatsApp itu akan di ban, di block. Okay, jadi jangan terlalu gopo, jangan terlalu harsh dalam marketing kan. Cool down lah. Cool down lah tuan. Okay, jangan macam kita lah tuan. Kita bayangkan kalau aku hantar aku punya post ni, apa penerima tu akan rasa. You can imagine the post that you write kan, post yang kita tulis tu, kita baca dulu kan, and nilaikan dulu. Bayangkan dulu yang kita terima macam tu. Bayangkan kalau saya terima mesej macam ni, saya tak berapa kenal orang ni, apa saya punya reaction. You have to feel it kan. Jadi kena tulis something yang kita sendiri boleh rasa ini tidaklah harsh kan, ini lembut je ni. Ini cara lembut je ni. Itulah tuan, dia kena soft like water lah, macam air kan, kena soft. Okay, tidak mengundang reaksi yang negatif daripada kita punya prospek. Okay, jadi pandai-pandai kena susun. Senangnya jangan hard selling. Orang panggil hard selling. Jangan buat hard selling. Kita buat soft selling. Nah, itulah. Macam mana make friends first? Buat kawan lah dulu. Okay. Kecuali orang yang sudah kita kenal, orang-orang yang kita biasa dengan dia, dah banyak kali kita post dengan dia, it's okay. Kalau macam tu hard selling pun tak apa. Sebab dia WhatsApp ni dia ada sejarah dia, okay? Dia tengok kita dengan orang tu banyak kali WhatsApp dah. Sudah ada perbualan, sudah ada connection. Jadi WhatsApp tidak akan kacau. Kan? Dan orang tu tidak akan block kita, dia tak akan komplain. Macam itulah tuan. Jadi kena pandai guna WhatsApp ni. Okay? Jadi kalau yang Tim Miller tu,
dia dalam industri ini sudah lama, tuan-tuan. Jadi dia memang sudah ada dia punya connection, dia sudah ada network dia. Dia bukan orang baru. Dia bukan orang baru. Kan? Dia umur dia 55 tahun. Sekarang 56. Dia sudah warga emas dah. So dia dah buat bisnes ni berpuluh tahun dah. Kan? Cuma kenapa dia homeless? Sebab dia tak pandai guna, tak pandai jaga duit lah. Dia tak pandai manage duit tu. Kan? Yang dikata toys tu. Toys tu macam beli kereta mahal, itu toys lah. Okay? Sampai dia kehabisan duit dia. Itu jadi homeless tu. Kehabisan duit dia kan. Tidak manage properly. Bukan saja dia homeless, tapi dia juga kesihatan dia juga terganggu kan. So dia orang yang guna kerusi roda. Pengguna kerusi roda. Sudahlah homeless, guna kerusi roda lagi, maksudnya tidak bebas bergerak lah, tuan-tuan. Kan? Dalam keadaan begitu dia boleh buat kerja-kerja dia tu. Hari-hari dia pause. Yang dia pause itu affiliate link. Now, kalau market kita di Malaysia, sebab kita ni bangsa Melayu, kan? Kita guna bahasa Malaysia, bukan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris bukan kita punya mother tongue, bukan bahasa ibunda kita. Okay, jadi kita punya prospek maybe tidak berapa sesuai dengan kalau kita post affiliate link itu. Kalau macam dia Siti Mila, sesuai lah sebab dia punya prospek semua orang putih, kan? Semua orang putih. Jadi kena pandai sesuaikan lah. So we cannot use the same method. Bagi Sifu lah, tak boleh kita guna the same method. Tak boleh copy 100% lah. Tak boleh tiru 100% cara dia tu. Kan? Kita kena sesuaikan dengan masyarakat kita. Kena sesuaikan dengan our culture. Tapi yang pentingnya kita kena sampaikan the content macam dia buat tu kan. Cuma bahasa lain lah, kita tukar bahasa lah, but whatever the content tu macam tu lah. Jangan terlalu panjang sangat kalau kita nak sampaikan secara cepat kan. Just nak ambil perhatian orang, later on baru kita boleh simpan panjang. So use short video lah, short video. Okay, banyakkan short video untuk tarik perhatian. Lepas tu baru kita bagi video yang panjang, ataupun kita ajak masuk Zoom meeting atau ajak masuk dalam WhatsApp group, Telegram group. Okay, susulan dia. Dan kita ada akademi, kan? But to get the perhatian, to get the attention, kita kena banyak share short video yang pendek-pendek lah. Okay? Tak kisah tuan-tuan nak share di mana, di WhatsApp ke, di TikTok ke. Yang famousnya TikTok lah tuan-tuan. Sebab TikTok ni dia memang dia punya platform sharing short videos, kan? Memang dia punya platform tu. Okay. Samping itu, kalau tuan-tuan juga ada boleh buat YouTube video, buatlah YouTube video, kan? Dan video-video tuan-tuan upload juga dalam Facebook. Facebook dia ni pelbagai lah tuan-tuan. Dia boleh short videos, boleh medium length videos, boleh long videos, kan? Jadi Facebook itu dia fleksibel. Pendek boleh, sederhana, panjang boleh, panjang pun boleh. Ya. Okay, jadi itu komen Sifu. Jadi cara dia tu boleh tiru tapi kena sesuaikan lah.
Now, satu lagi cara si Tim Miller ni, dia paling banyak guna tuan-tuan. Itu early stage. Yang dihantar mungkin tak tahulah WhatsApp ke apa ke, menggunakan telefon dia tu. Okay. Itu early stage. But later on, dia banyak menggunakan Facebook. Okay. Dia banyak menggunakan Facebook untuk buat marketing. 99% dia punya team tu terbit daripada Facebook. Tu dia banyak ambil daripada Facebook lah. Dan Facebook tu tidak pandai habis dia punya prospek. Never ending prospek. Kita boleh dapatkan daripada Facebook. Okey, apa lagi yang tuan-tuan boleh faham? Tuan-tuan, dia company kita ni, dia kalau ikut dari segi performance, dari segi performance, we are much better than company yang lain. Company lain tuan-tuan nak break even. Nak break even maksudnya kita dah balik modal kita lah. Susah. Susah. But kita punya sistem ni simple je. Sponsor 2 orang, become a bronze. Become a bronze, kita dah break even. Jadi yang kita bayar $50 tu dapat balik $50 tu dalam bonus. Bila kita sponsor 2. Jadi sponsor 2 tu dah balik modal. Simple lah. Berbanding dengan syarikat-syarikat lain. Orang yang syarikat lain punya nak balik modal tu agak susah. Take banyak nak sponsor lah. Lebih lah nak sponsor. Dan peratus orang yang break even is around 1% macam tu lah. Tapi dalam kita punya syarikat ni more than 10%. More than 10%. So a lot of people, tu yang bronze tu, pangkat bronze tu, beribu-ribu orang dapat pangkat bronze setiap minggu. Every week syarikat announce how many bronze. Jadi itu pangkat yang pertama, bronze. Capai bronze, that means you ada break even dah. So iyalah, dia memang orang yang sudah ada network. But walaupun dia sudah ada network, tapi Tuhan uji dia, tuan-tuan. Tuhan uji dia. Dia become a wheelchair person kan. Orang yang duduk di kursi roda, tuan-tuan. So itu hambatan tu. Satu hambatan yang besar. Tapi dalam masa 5 bulan saja. Dalam masa 5 bulan dia sudah punya income sudah sampai $100,000 sebulan. 5 months. 5 bulan sudah boleh capai income $100,000 a month. Bukan accumulate, a month. Maksudnya pada bulan kelima tu lah. Bulan kelima tu income dia sudah 100,000 above. Sekarang dah 10 bulan, more than that lah. More than that. Tak tahu, mungkin $200,000 dah sekarang. Walau-walau. Maybe more. Jadi dapat iktibar kat sini tak? Kalau kita buat sungguh-sungguh this business, tak kisahlah 5 months or 1 year. Katalah 1 year. Saya dapat macam dia dapat. Tak apa, dia dapat $100,000 5 bulan. Tak apalah, saya twice that time. Saya capai setahun lah. Setahun saya capai $100,000 per month. After 1 year kan. Jadi kalau dia boleh, kenapa aku tak boleh? Aku extend sikit lah. Dua kali ganda masa, tak apalah. Still good. Income tu bagus tu. $100,000 itu 400, almost half a million. Hampir setengah juta tu tuan-tuan.
ringgit per month. Setengah juta, tuan-tuan. Can you imagine that income tu? Setengah juta setiap bulan. Bulan ni setengah juta, bulan depan setengah juta. That means 1 juta. 2 bulan 1 juta punya income. Yang mana dia dah capai. But this is satu model. Maksudnya kalau dia boleh, aku pun boleh lah. So kita dalam industri ni. Kita dalam industri ni. Satu industri yang boleh memberikan kita income sebesar begitu. Income tu boleh capai 1,5 juta. But later on macam dia ni, maybe another year maybe dia punya income sudah 1 juta sebulan. Maybe lah akan jadi 1 juta ringgit lah, tuan. Okay. Ringgit 1 juta ringgit sebulan. Mungkin tak sampai setahun, mungkin 6 bulan lagi. Sebab bisnes kita ni dia punya growth ialah exponential. Kalau 5 bulan dia dah capai $100,000, kan? Sekarang dah 10 bulan ni, dia mungkin dah capai 1 juta walau. Mungkin lah. 1 juta ringgit tu 200,000 ribu lah. 200 ribu lebih sikit lah. Dolar. Dah 1 juta. Duit kita ada 1 juta dah tu, kan? Okay, jadi kena bayangkan, kalau dia boleh, aku juga boleh. Aku nak impikan lah. Aku nak berimpian 1 juta ringgit sebulan punya income. Okay. That is not something impossible. It's possible. Kalau OKU, dia kira OKU lah, kan? Duduk atas kerusi tu, kerusi roda tu, OKU lah tu. Kurang upaya lah tu. He can do it. Kan, saya yang physically okay, takkan tak boleh, kan? Okay, just need to learn, just need to buat action, take action, all out, take action, all out. Dia kena all out. Okay, tak boleh 50-50. Tak boleh separuh-separuh, kan? Dia kena all out. Dua-dua kaki dah masuk. Bukan setengah sana, setengah sini. All out. Baru dia punya action itu baru ada dia punya momentum. Dan adalah sacrifice. We need to sacrifice. Pengorbanan tu mesti ada pengorbanan. Masa, tenaga, wang ringgit. Mesti ada pengorbanan. Tidak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Mesti ada pengorbanan. What do you get from the story? Dan apa lesson? Apa lesson yang aku dapat daripada dia punya cerita? Okay, di early stage dia banyak yang apa bagi negatif lah, komen. Di early stage dia tu, mula-mula kan. Pada bulan 12 tu kan. Kawan-kawan dia lah. Kawan-kawan dia lah, hentam dia. Okay. On the early stage tu. Tapi sekarang tak ada lagi hentam dia. Sebab dia dah berjaya kan. Tapi bila kita di tengah down. Bila kita tengah down, orang tengok kita. Bila kita ajak orang, most of the response ialah orang hentam kita. Macam tadi dia cakap lah, dia kata ini live good ni, ini money game ni, macam tu lah, macam-macam lah orang akan hina, akan say bad things about the company. Ini nanti company ni jual ni, early stage. Jadi kalau kita tidak kuat, kita akan stop lah. Imagine macam dia kan, kalau dia tak kuat tu, dia akan stop lah bulan 12 tu kan. Tapi dia keep on doing, dah who cares kan. Kebanyakannya negative respon tak apa, buat je. Sampailah dia dapat income dah. Dia dah dapat income seminggu $1,000. $1,000 tu dah 4,000 lebih tu tak? Dekat 5,000 seminggu. Buat sampai dapat income. Okay, jadi dia kata don't look for
Matrix. Matrix tidak ada, tuan-tuan. There is no income dalam matrix. In your first month, zero. Second month, zero. Mana ada income matrix? Kalau tuan-tuan belajar dia punya marketing plan, matrix punya marketing plan, dia jalan pada bulan ketiga. Bulan ketiga baru ada, tuan-tuan. First month tak ada, second month pun tak ada. Second month baru dia kira orang punya bayaran tu. First month mana ada kira matrix. First month kira fast start. Package tu fast start. Bayaran package yang mula kita bayar itu hanya untuk fast start, tidak dikira untuk matrix. Bila tidak dikira untuk matrix, tidak dikira untuk matching. Sebab matching datang daripada matrix. Matrix menggunakan bayaran bulan yang kedua. Bulan kedua tu dia guna duit tu untuk kira matrix. Jadi jangan harap kepada bonus matrix. Dia bulan ketiga tu baru ada. Itu pun kecil sebab dia baru start. Bulan ketiga baru start. Kecil lah. Satu orang RM1.15. Satu orang RM1.15. Kalilah berapa orang dalam tim kita yang bayar bulan kedua. Bulan kedua. Dia bayar bulan kedua dia. Itu dikira. Dan itu nanti dibayar bulan ketiga, kita punya bulan ketiga. Komisen itu dibayar di bulan ketiga. Jadi yang dia kata, you go for fast start. But fast start, bonus itulah yang kita kena harapkan, tuan. Di early stage, di awal-awal kita ni, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ini adalah critical time. Masa yang critical ialah masa bermula tu. Kalau dah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, itu dah okey. But first month, second month, third month, inilah masa yang crucial. Masa yang sama ada kita stop atau jalan terus. Dia boleh time to die or to go on. Okay? Itu tempo dia tu, kan. Kalau kita tidak pandai, I mean the first month, second month tu maybe kita akan terkubur masa tu. Kalau kita tidak pandai manage the business, kita boleh terkubur masa itu. Terkubur boleh banyak sebab. Boleh jadi, aku nampak bonus aku kecil je ni, kan? Tak minat lah aku. Because you don't understand the marketing plan. Bagi orang yang faham marketing plan, dia tahu dah, I'm not looking for matrix. Aku tak kisah matrix tu, yang aku kisah ialah fast start. Bagi orang yang faham marketing plan, biasalah, zero lah, memang tak ada. Matrix itu zero. Kita dah tahu dah, bulan pertama, bulan kedua. I'm not looking for that. What I'm looking is the fast start. Tu. Jadi kita punya gerak kerja kita tu, macam gerak kerja si itulah, Pangeran Yaakob lah. Sponsor as many as possible. Sponsor as many as possible. Sebab macam dia lah tadi kan, dia kata tadi tu, everyday sharing itu sebab apa? Nak sponsor. Sharing setiap hari, berpuluh-puluh orang kita share itu sebab nak sponsor. Bila kita sponsor dapat bonus fast start. Itu yang dia punya plan. Dia punya gerak kerja tu lah. Okay? How? Kalau dia sharing saja. Dia sharing yang simple tu saja, affiliate link tu. Tapi kita tak boleh ikut macam tu, tuan. Sebab kita ni, we are not English society. Masyarakat kita ni bukan orang putih. Masyarakat kita ni masyarakat Malaysia, kan. Kecuali tuan-tuan nak tembak overseas. Kalau tuan-tuan nak tembak overseas, nak main market London ke, market New York ke, market Sydney ke, market Melbourne ke, ini negara-negara, kota-kota orang putih.
Boleh lah tuan-tuan tembak yang tu, affiliate link tu. Tapi kalau rakan-rakan kita di Malaysia, we don't use that. Kita guna yang belakang lah tuan, dia bukan ke depan. Bukan itu yang ke depan. Yang ke depan yang lain, yang berbahasa Malaysia lah. Itu yang saya buat tadi tu, video pancing. Kenapa saya buat video pancing? Sebab itulah nak ganti affiliate link tu. Sebab affiliate link tu dia dalam bahasa orang putih tuan. Jadi kita kena guna cara lain. Just to get the attention. To get the attention. Okay. Yang landing page itu selepas kita dapat dia punya attention, okay, I want to know more about this business. Can you tell me? Dalam bahasa Melayu lah. Kan? Okay, saya suka awak punya video ni. Kan? Saya nak tahu lagi lah. Saya nak tahu lebih detail lah. Boleh beritahu saya lebih detail tak pasal Live Good? Masa itulah tuan-tuan bagi landing page. Nah, engkau, ambil kau. Kan, ambil kau, aku bagi semua kat sini. Kan, kau nak tanya landing page apa, nak tanya marketing plan ke apa, semua dah kat situ. But to get dia punya heart, kita kena guna something yang short, something yang pendek. Kalau yang tadi itu video pancing itu berapa saat aja tu, tak sampai pun 1 minit, tak sampai pun 1 minit. Itu macam video TikTok lah tu. Very short. Okay, jadi kita kena ada beberapa video-video yang pendek-pendek. Bukan satu lah. Kena ada beberapa video yang pendek-pendek. Tuan-tuan boleh reka sendiri. Tuan-tuan boleh ambil video bagi mereka yang apa, pandai buat TikTok. Buatlah TikTok. Okay, pendek-pendek punya video, sharekan. Hari-hari share. Dengan tujuannya untuk sponsoring. Whatever we post adalah untuk sponsoring, untuk nak tackle dia, nak tackle orang tu kan. Okay, jadi jangan harap satu video, regular video lah, selalu hari-hari antar video. Tapi ke arah kita nak tackle dia masuk Live Good. Okay, itulah. Sebelum saya cerita benda lain, ada siapa yang nak sampaikan lagi about the story just now? Dia ada cakap, dia bilang to find two, maknanya duplication tu. Yeah. Very. Dia push bronze. Ya, tapi itulah masalahnya, with due respect lah kan. Ini yang susah kita mau find dia punya solution. Bagaimana untuk memotivasi kita punya downline ini supaya within sekurang-kurangnya dalam bulan, 2 bulan, dia mesti ada 2 orang di bawah dia, Pak. Then we teach. Ya. Itu isi saya appreciate si punya usaha untuk bikin apa nama dia Zoom meeting 6 kali 1 minggu. Calang-calang punya bilangan tau. Ya. Macam tidak pernah terjadi dalam mana-mana bisnes pun. Bagi kali 1 minggu bukan sikit lah. Tidak ada tim yang buat macam ni. Ya. Betul. Ya, biasanya seminggu sekali ya. Bukan angkat kaki lah. Tapi itu, macam mana nak motivate kita punya members ni, kita punya team to at least join itu this Zoom meeting sekurang-kurangnya 2 kali seminggu, 3 kali, kalaupun tidak banyak kali lah. Kita kena bincang lah tuan-tuan. How to motivate your team, okay, untuk masuk dalam Zoom meeting. Yalah, kadang-kadang orang kata, tak apalah, Zoom meeting ada dirakam, nanti aku boleh tengok rakaman, but it's not the same. Dia tidak sama dengan orang yang live ni dengan rakaman, sebab dia ada aura tu. When we present, bila kita present dalam the moment, tidak sama dengan kita tengok video, sebab kita tidak berada dalam situ. Bila kita dalam Zoom meeting, we are part of this suasana ni kan, dia lain. Okay? Jadi
memang itulah komitmen Sifu lah. Komitmen Sifu ialah setiap hari. Actually Sifu nak buat hari-hari, tapi ada komitmen satu lagi. But I don't know, mungkin yalah, so far cukup lah 6 kali seminggu tu dah kira banyak. Dah kira banyak dah kan. Cuma yang hari Selasa tu tuan-tuan kena buat marketing. Walaupun tidak ada Zoom meeting malam tu, use the time untuk buat marketing. Ataupun tuan-tuan belajar di dalam akademi. Dia banyak cara. Ada antaranya cara, kalau saya tengok company-company lain, dia buat macam ada satu kumpul mata, kumpul point. Ada company yang buat macam tu. The more tuan-tuan attend the Zoom meeting. Zoom meeting tu di ujung-ujung dia. Di ujung tu dia akan ambil gambar lah. Siapa yang hadir dalam Zoom meeting tu, dia akan ambil gambar tu, gambar nama-nama ni kan. Ambil gambar, nanti dia akan bagi point lah. Bagi point. So point ni boleh ditebus dengan something. Kan? Jadi ramai lah. Ramai orang join Zoom meeting tu sebab apa? Dia nak point. The point boleh tebus something lah. Kan? Itu satu cara nak ajak orang masuk, but bagi saya pun tak berapa sangat lah tu. So bila kita nakkan something material to learn, bagi saya pun tak berapa kenal. Okay, sebab kita belajar ni satu lillahi ta'ala, belajar kerana Allah Ta'ala. Kita nak ilmu untuk kita berjaya dalam ini, dalam live good kan. Kenapa kita buat live good? Kerana kita nak survive. Kenapa kita nak survive? Lillahi ta'ala lah. Kerana Allah Ta'ala lah. Sebab kita ni diberikan hidup, diberikan masa. So we need to survive. Antara nak survive ialah kita kena ada financial, kewangan, rezeki. Walaupun Tuhan yang bagi rezeki tu. Okay, kecil macam mana, besar macam mana pun rezeki kita, bonus kita tu Tuhan yang bagi. Bukan Bank Selinsky yang bagi, tuan. Bukan Live Good yang bagi rezeki tu, bonus tu. Kita kena pandang Tuhan yang bagi. Sebab Live Good ni, Ben Selinsky tu, itu ciptaan kan. Dia makhluk yang dijadikan Tuhan. Tuhan jadikan Ben Selinsky. Tuhan jadikan board of directors tu, Tuhan jadikan company ni kan. The real owner, everything. Ya Tuhan. Tuhan the real owner lah. Pemilik segalanya kan. Okay. Jadi kita kena pandang macam itulah dari segi sudut hakikatnya begitu. Jadi nak ramaikan kita punya tim ni, dia kena main peranan, masing-masing kena main peranan tuan. Sipu rasa tak nak buat yang kira-kira point tu, akan lebih kompleks. Make it simple ya. Make it simple. Alright, good. Apa lagi? Ada lagi? Okay, tak ada. Sipu share sikit something. Ada kaitan jugalah. Ada kaitan juga. Perkembangan dinasti. Perkembangan dinasti global live good anda. Dari beginner. Dari beginner maksudnya belum ada rank lah tu. Daripada beginner, tuan-tuan start, mula. Sampai ke arah crown. Okay, from here, beginner means zero, tidak ada downline lagi, tidak ada kumpulan. Only you. So tuan-tuan punya perkembangan, tuan-tuan punya development itu umpama benih lah tuan-tuan. Okay. You are beginner with nobody inside your team. So sekarang aku punya kerja is to grow.
is to grow my team. Dynasty lah tuan. Keluarga lah. Keluarga lah. Tapi keluarga live good. Keluarga live good. Jadi aku nak besarkan keluarga live good aku. From zero, from nobody. To bronze. Itu yang tadi Tim Miller kata. Just bring into, because that is the first stage. Sebab itu langkah pertama. Sebab itu dia kata just bring into. Everybody bring into. Sebab itu langkah pertama tu tuan. Dalam developing the dynasty itu. Kalau itu tak lepas, macam mana nak lepas yang kedua? Macam mana nak pergi silver? Kan kalau pergi bronze tak boleh. Jadi semua orang kena tengok ni tuan. This is your map, peta ni. Kita bukan nak pergi bronze. Itu the first step. Yang kita nak pergi ialah bagi sifu diamond lah, cukup lah diamond ni. Kita nak pergi sini tuan. Tapi kalau tuan-tuan boleh nak teruskan sampai ke crown, silakanlah. Silakan. But at least go for diamond lah. Okay, jadi kita punya destinasi tu. Destinasi, where are you going? Where are you going? Nak pergi mana ni? Jadi semua kena tahu where are we going. Destinasi kita ke mana? Kita nak pergi ke diamond tu. Kita nak pergi ke stage ini. Ke station ni. Station ni. Kalau tuan-tuan bayangkan ni sebagai gunung, ni gunung lah ni. nak daki gunung Everest kan? Di atas sekali tu crown lah. But kalau tuan-tuan sampai ke station yang diamond ni dah cukup dah. That is good enough. Okay? But you cannot stop di bronze. Tak boleh stop di silver. Tak boleh stop di gold. Tak boleh stop di platinum. Mesti sampai ke diamond. So that is our destination. Okay, jadi tidak ada pembuangan masa ni tuan. It's a long way to go. Kalau kita pandang dia gunung, tinggi lagi tu. Tinggi tu, non di atas sana tu kan. Diamond tu. Aku baru maybe you are bronze now kan. Nampak nombor tu kan. Nombor beginner ni 0. Nombor bronze tu 2. I mean kita kena ada 2 orang dalam kumpulan kita. Yang direct dengan kita tu. Ada 2 orang. Then you become bronze. Tuan-tuan kena forget about the matrix. Kalau tuan-tuan nak berjaya dalam business live good ni, jangan peduli pasal matrix itu. Yang tuan-tuan peduli ini. This thing. Aku nak kejar pangkat ni. Aku nak naik pangkat ni. Aku nak daki gunung ni. Kan? It's not about the matrix. Aku nak besarkan aku punya bilangan orang dalam uni level. Bukan matrix. Uni level itu. Sebab itulah sebenarnya aku punya dynasty. Dynasty kita bukan dalam matrix. Dynasty kita dalam uni level. Dalam sponsor tu. Itulah kita punya yang betul. Yang betul-betul kita punya family. Family live good lah. Okay. Jadi forget about the matrix. Why you want to wait for something? Kenapa tuan-tuan nak mengharapkan orang bagi kat kita? Kenapa tuan-tuan bukan yang giver? Kenapa tuan-tuan tidak memberi kepada orang? Kenapa ada mentaliti nak terima? Tidak ada mentaliti nak bagi. Kenapa nak harapkan spill over? Kenapa tak jadi orang yang bagi spill over? Dua-dua tuan-tuan boleh buat. Nak jadi tukang bagi spill over atau nak jadi penerima spill over. Tuan-tuan boleh buat. Dua-dua.
But it is better to give than to receive. Mulia tangan yang memberi daripada tangan yang menerima. Kemuliaan itu kepada tangan yang memberi, bukan yang menerima, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak memberi, you must go here. Yang ini yang tuan-tuan kena kerjakan ni, bukan matrix. Kalau asyik-asyik nak tengok matrix, asyik nak tengok matrix, tuan-tuan bukan orang yang giver, you are receiver. Okay? Jadi kalau tuan-tuan nak jadi usahawan, lupakan matrix itu. Biar dia jalan sendiri. Dia jalan, kalau ini jalan. Matrix itu kan datang daripada unilevel. Matrix datang daripada sini, tuan. Yang saya tunjuk ini bilangan orang ni, daripada 2 pergi 20, 20 pergi 100, 100 pergi 500, 500 jadi 2,500. Kalau tuan-tuan nak terus lagi 50,000 crown tu. Itu bilangan ahli dalam situ. Di dalam unilevel. Bukan matrix. Unilevel tu yang sponsor-sponsor tu. Siapa sponsor siapa tu? Fast Start. Yang kita dapat Fast Start tu. Okay, ini akan bagi kita apa? Fast Start. Dia akan bagi kita ialah matrix jalan lah, tuan-tuan. Ini jalan, matrix jalan lah. Tuan-tuan dapat matrix tu kalau ini ada. Dan tuan-tuan akan dapat matching. Everything tuan-tuan dapat bonus apabila ini jalan. Tuan-tuan tidak akan tanya, kenapa aku punya matrix tak ada bawah? Tuan-tuan tidak akan bertanya tu. Kalau tuan-tuan buat yang ni. Matrix itu mesti ada. Mesti ada. Secepat 1 hari pun matrix itu akan ada. Semuanya matrix itu diupdate setiap minggu. Maklumat dalam matrix itu diupdate setiap minggu, dikemas setiap minggu. Maksudnya ada dah orang itu besok kalau tuan-tuan buat yang ni. Tuan-tuan sponsor satu orang, mesti dia ada dalam matrix kita. Siapa yang kita sponsor tu, dia mesti ada dalam matrix kita. Sebab kita sponsor dia. Mesti ada matrix tu. Okay, jadi tak payah tuan-tuan nak tunggu, bila lah orang Nigeria masuk bawah aku, bila lah orang Amerika masuk bawah aku. Tak payah tuan-tuan tunggu tu. Matrix bukan kira macam tu. Matrix bukan dikira macam tu. Matrix datang daripada unilevel, tuan-tuan. Matrix bukan datang daripada apa yang dipanggil tu. Apa yang dipanggil one line tu. Siapa tahu? Apa yang dipanggil one line tu? Satu line tu. Apa dalam sistem yang tuan-tuan boleh tengok beribu-ribu orang masuk tu, apa nama dia? Setiap saat ada orang masuk. Itu dipanggil apa? Power line. Power line. Dia power line bukan ada kaitan dengan matrix. Dia ada kaitan dengan matrix masing-masing lah, tapi bukan berkaitan dengan kau punya matrix. Power line is nothing to do with your matrix. Orang Bengali masuk, orang Cina masuk, orang Korea masuk. Semua masuk dalam power line. Sebab power line satu line, tuan-tuan. Power line itu satu line, satu barisan, tuan-tuan. Barisan itu ikut siapa masuk dulu. Okey, kau masuk sekarang, kau punya nama situ. Satu saat selepas tu ada orang masuk di mana? Korea. Okey, masuk situ. Dia berbaris saja, berbaris, tuan-tuan. Dia barisan. Barisan itu tidak ada mengena dengan matrix. Tidak ada. Matrix come from your unilevel. Situ datangnya, tuan-tuan. Yang mencipta matrix itu unilevel, bukan power line. Power line tidak mencipta matrix. Power line itu ditunjuk oleh syarikat nak bagi tahu, okey, selepas kau masuk tengok ni orang masuk ni, beribu-ribu orang masuk ni. Maksudnya beribu-ribu orang masuk dalam syarikat. Bukan dalam matrix kau. Okey, faham So jangan dibuai mimpi dengan matrix itu. Matrix itu datang daripada kita punya unilevel. Boleh berlakukah matrix aku ni penuh?
tanpa aku cari orang. Boleh berlaku tak? Boleh. Tapi bukan daripada power line. Dia datang daripada kita punya unit level tu. Dia boleh penuh. Walaupun kita tak sponsor orang. Macam mana? Sebab kita berada dalam metrik upline kita. Upline kita ada metrik dia, kita pun ada metrik dia. Kita. So bila dia dah kiri kanan dah ada, yang ketiga dia spill over lah. Spill over masuk dalam kita punya metrik. Masuk kiri kita, masuk kanan kita. Kita sendiri tak sponsor orang. Jadi kiri kanan kita tu kalau dia aktif, macam upline kita dia aktif, maka metrik kita berjalan lah tuan. Walaupun kita sendiri tak buat. Itulah caranya macam mana metrik kita berjalan. Okay? Bukan diambil daripada satu dunia tu, tidak. It's nothing to do with the power line. Tidak ada kena-mengena dengan power line. Okay? Jadi sebab itu ya, kalau Sibu punya strategi, forget about the metric, biar dia jalan sendirilah. Tuan-tuan buat yang ni. Ini jalan, sana jalan. Metrik mesti jalan punya. Sebab itu peraturan dia macam tu. Tidak boleh masuk dalam bawah kita tu kalau bukan daripada unit level. Sebab sistem akan tengok, okey, siapa sponsor orang ni? Siapa sponsor orang ni? Kita nak letak dia dalam metrik ni. Siapa dia punya penaja ni? So dia tengok unit level. So dia tengok unit level, oh sipolan-sipolan yang sponsor dia. Okey, kita tengok di metrik sipolan-sipolan. Kita nak masukkan dalam simetrik pulan-pulan. Tengok kiri dia ada. Kanan dia ada. Level 1 dah penuh. Tengok level 2. Level 2 penuh juga. Tengok level 3. Dia akan isi mana kosong. Jadi kalau kita kebetulan berada di situ, okay, kita punya kiri belum ada, jadi sistem akan letak di kiri kita. Kalau kita yang tak buat kerja lah. Kan? Itulah datangnya metrik, tuan-tuan. Itulah datangnya metrik kita. Kalau tuan-tuan nak berdiam diri lah. Kan? Nak receiving hand saja. I'm not giving hand. My hand is not giving. My hand is receiving. Menunggu je lah. Kan? Jadi tuan-tuan berharap kepada atas. Macam itulah tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak betul-betul nak income bagus, forget about the matrix, do the unit level. Daripada kosong jadikan 2 dalam tim. Daripada 2 jadikan 20 orang. Tuan-tuan dah silver dah. Daripada 20 orang naikkan pergi 100 orang. Tuan-tuan jadi gold. Daripada 100 orang tu naikkan pergi 500 orang. Ini teamwork, tuan-tuan. Bukan kerja seorang-seorang. Teamwork. Ada 500 orang jadi platinum. 500 orang ni bergabung tenaga, besarkan network. Itu namanya dynasty. Okay, dynasty itu macam ramai orang tu. Jadi 2,500, tuan-tuan naik diamond. Ini saja kita buat. Guarantee tuan-tuan punya metrik akan jalan. Guarantee tuan-tuan punya matching akan besar. Guarantee, dijamin. Okay, your focus now is to go here. Where are you now? Are you bronze? Okay, aku nak pergi silver. Satu-satu lah tuan, satu-satu. Pergi silver lah. Oh sekarang aku silver, pergi gold lah. Berapa lagi aku perlukan? Engkau sekarang ada 20. Gold nak 180 lagi. Tapi bukan kau seorang yang sponsor. Your team, the whole team. Nak dah capai gold dah, alhamdulillah. Aku nak pergi platinum pula. Sampailah ke diamond. This is what you need to do. Inilah kerja kita. Kalau kita nak dapat banyak income di dalam live good. Okay. So caranya macam-macam. Macam-macam cara. Tidak ada satu cara, tuan. Macam-macam cara. Macam mana nak develop ni? Macam mana develop, nak naikkan nombor ni? Macam-macam cara lah tuan. Guna apa cara sekalipun lah. Tuan-tuan nak buat home party, buatlah home party. Tuan-tuan nak buat seminar di hotel, buatlah seminar di hotel. Tuan-tuan nak jumpa orang di restoran, jumpalah orang di restoran. Tuan-tuan nak jumpa orang di rumah dia,
Pergi rumah dia. Guna every way lah. Any way. Any which way. Yang pentingnya orang tu dapat ilmu. Yang pentingnya orang tu dapat maklumat. Sebab keputusan dibuat setelah kita dapat ilmu. Tidak ada keputusan kalau tak ada ilmu. Keputusan untuk join mesti berasaskan ilmu kan. Orang tidak mau buat something keputusan kalau dia tak ada knowledge about that thing. Jadi nak sampaikan ilmu tu masuk kepala dia tu macam-macam cara lah. Kan, macam-macam cara lah. Nak guna pancing punya video, nak guna landing page, nak guna testimoni punya video, testimoni video, whatever it is. Okay, apa-apa cara sekali. Itulah satu slide je. Satu slide tu banyak makna tu. Hello, Assalamualaikum Sifu. Salam. Nak tanya, kalau itu power line, tak ada kena-mengena dengan matrix, then what's the purpose of pre-register? Kalau power line kan, tak ada kena-mengena dengan kita punya matrix, kenapa nak ada pre-register? Because saya difahamkan, bila kita pre-register, kita macam booking kita punya place dalam tempat tu. Dan whoever register after bawah kita nanti, dia akan jadi kita punya downline. So mana that information is not right, isn't it? You reserve the matrix. Okay, you reserve the matrix, tapi you tak nampak matrix itu. Sebelum dia bayar tak ada. Tidak masuk dalam matrix itu. Dia bayar baru masuk dalam matrix. Tadi you kata power line ke tadi? Dia tak ada kena-mengena dengan matrix. Tidak ada kena-mengena. Because matrix is under our own dynasty, kita cari sendiri kan. Kalau you reserve, kenapa perlu ada pre-register nak book a place? the book your place. Kalau you dah bayar tu, dia akan tengok engkau masuk di bawah siapa, engkau punya sponsor siapa. So tidak ada kaitan dengan power line. Mana ada kaitannya? Okey, kalau bayar dengan siapa-siapa pun better. Kalau macam sistem matahari, katakan saya register bawah Abdul lah kata. So whatever time I register, I can be his third ke fourth ke or his 10th sponsorship. Okay, I draw lah. I draw bagi you Pak. What it means by reserving. Okay. Maybe you confuse apa makna reserve. Ini kau punya penaja. Okay. So this is matrix. Ini mungkin si A. Maybe you are here. Okay, you are here. Katalah M lah. You are holding this position. Now, bila you antar affiliate link ke orang, okay, orang pun isi borang tu. Dia isi borang. So that mean reserve. Itulah makna reserve. Dia dah isi borang dah. Tapi tidak ada position dia di sini, belum ada. Okay, orang yang isi borang tu belum dimasukkan dalam ini, tapi sistem dah bagi dia member ID. Dia ada member ID. So dia become a member tapi belum affiliate. Itu yang dipanggil pre-enrollee. Tapi this guy tidak ada dalam matrix, tidak ada matrix. Dia cuma dalam satu sistem dipanggil pre-enrollee. Okay, jadi kalau tuan-tuan klik sistem kita tengok okay, siapa referral saya. Orang-orang yang pre-enrollee itu akan masuk nama dia situ. Dalam kita punya senarai orang yang sudah daftar sebagai pre-enrollee. Okay. Jadi kalau dia bayar, then sistem akan tengok di mana position dia.
Jadi kalau tuan-tuan yang sponsor dia, so dia akan pergi sini, dia masuk sini. Jadi lebih cepat dia bayar, dia lock, bahasa dia lock. Lagi cepat dia bayar tu, dia akan ambil position ni. Kalau dia tak bayar, somebody else yang juga pre-enrollee, yang mungkin lebih lewat daripada kita lebih awal masuk contohnya jadi pre-enrollee. Tapi orang yang kemudian jadi pre-enrollee tapi dia bayar dulu. Bila dia bayar dulu, dia akan ambil position ni. Bukan engkau. Sebab engkau tak bayar, engkau tak lock. Tapi engkau daftar dulu. Jadi dia akan ambil position ni, bukan engkau. Okay. That's why you need to pay cepat. Jangan sampai orang lain yang ambil yang kita reserve tu. Kita boleh reserve tapi dia tak boleh hold. Dia tak boleh lock. Hanya tu. That is what reserving is. Reserving is actually tak ada makna pun. Kalau kita lambat bayar. Okay. Dia tak ada kena dengan Powerline, mana ada kena dengan Powerline. Dia still kena mengena dengan kau punya siapa, kau punya sponsor. Dia berkaitan dengan Unilevel tu. There's nothing to do with Powerline. Okey lah, betul-betul saya cakap tadi. Saya kata kita lock dia as our under us. Di bawah kita, he cannot run to other people because kita dah lock dia punya email everything. Dia email dia tu dia akan guna email dia tu kan. Dah kita lock dia. Yalah. Kita pegang dia lah. Maksudnya dia tak boleh kalau kata dia tak boleh kalau kata kita pegang dia, saya faham, saya percaya. Tapi kalau saya tak lock pun, katakan saya masuk di bawah, katakan part time lah katakan. Walaupun saya tunggu 10 hari pun, saya masih direct underline dia, betul tak? Bawah sponsor dia. Dia boleh sponsor sebelum tu 4-5 orang pun, tapi saya masih tetap, saya kira tempat dia sistem matahari kan. Unless dalam Unilevel saya tak pergi pada orang lain. Itu ya saya setuju. Lagi? Betul aja. Itu je lah. Jadi faham. Jadi tak ada kena mengena dengan Powerline. Mana ada kena mengena? Powerline, maksud Powerline itu apa? Jadi engkau sekarang masuk bila? Engkau masuk jam 1 petang. Satu saat lepas 1 petang tu ada orang masuk, orang mana-mana lah di dunia. So dia akan berada di bawah kita ni sebab dia satu line je. Itu dipanggil Powerline tu, dia satu line, barisan tu. Tak kisah siapa punya team. Dia akan susun macam tu je, satu line. So this thing, there's nothing to do with your matrix. Tidak ada kaitan. Matrix kita berdasarkan siapa sponsor siapa. Okey lah, faham lah kalau gitu. Ya. That's what I said. Dia tak ada kaitan dengan Powerline tu. No, because I was briefed previously di mana kalau kita lambat nanti orang lain akan kita akan terlepas spillover, tu saja. Ya, terlepas position ni memang betul. Kenapa orang nak terlepas? Because ada satu position saja ni. Iyalah. Kalau saya di bawah part time, bila masa saya masuk bulan depan pun, saya masih lagi bawah dia, betul tak? Itu dalam Unilevel. We are talking about matrix. Unilevel 1 tahun pun tak kisah. But matrix ini, position ni ada satu saja. Kalau engkau lambat, orang lain masuk. Itu maksud dia. Engkau masuk bawah part time juga, tapi this house, rumah ni, bukan kau punya dah. Orang lain dah ambil dah. Kalau engkau lambat. Yelah, it's on the level lah. Dalam level tu lah. Mungkin saya dia punya dia spill over nanti kan jatuh bawah lines level 5 or 6 lah kot. Yes, dan itu beza besar. Contoh, kalau engkau cepat engkau ambil yang ni. Kalau engkau lambat mungkin engkau akan ambil di bawah-bawah sini. This position and this position bezanya mungkin 20,000, 30,000 ringgit punya commission. Bezanya lokasi itu. Itulah kenapa kita kena cepat lock. Supaya kita ambil position atas ni. Dia ada satu saja. Left, right and then going down. Jadi kalau lambat kita nak lock, somebody else akan ambil benda ni, kita akan masuk di bawah lagi. So rugi tu. Satu level punya perbezaan ni can be
20,000, 30,000. The difference. Okay. Okay? Yeah. That's why I say dia talking about metric, bukan pasal Unilever tak kisah. Siapa pun yang kita punya upline tu, dia akan direct dengan kita. Dia akan direct semua. Dia matahari lah. But I'm not talking about this. I'm talking about metrics ni. Lambat, you going down. Akan di bawah. Kita masuk bawah. Rugi. Satu position pun rugi dah. Yang tu. Okay. Yalah, maksudnya antara kita jadi level 5 atau level 7 ke gitu. Ya. Itulah dia. Okay. There's nothing to do dengan Powerline tu. Semuanya berkaitan dengan kita punya sponsorship itu. Alright, sampai situ saja malam ini tuan.